Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini murid-murid kita akan masuk kepada pelajaran 2 pendidikan Sirah Darjah 3. Baik, pelajaran 2 adalah tajuk dakwah secara sulit. Baca bersama guru. Pengalaman Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Malaikat Jibril pada pertemuan kali pertama, menggerunkan baginda. Maksud menggerunkan ni, menakutkan baginda. Tetapi setelah agak lama tidak didatangi oleh Malaikat Jibril, perasaan baginda bertukar menjadi rindu. Apabila Jibril tu dah lama tak jumpa Rasulullah, Rasulullah pula rasa rindu. Masa mula-mula dia jumpa dengan Jibril, Rasulullah tu takut, gerun masa mula-mula. Tetapi bila dah lama Jibril tak jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah pula rasa rindu. Baginda sentiasa ternanti-nanti untuk menerima wahyu seterusnya. Akhirnya Allah memerintahkan Malaikat Jibril menurunkan wahyu kedua, iaitu Suratul Mudassir ayat 1 hingga 5. Macam mana Suratul Mudassir tu? Mari kita tengok. Okey, ini adalah surah Al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Artinya, wahai orang yang berselimut. Ayat kedua, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran umat manusia. Ayat ketiga, dan Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya. Ayat keempat, dan pakaianmu, maka hendaklah kamu bersihkan. Ayat kelima, dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Ayat surah Al-Mudassir ni dia mengingatkan kepada semua umat manusia lah tentang peringatan dan amaran yang Allah turunkan. Kemudian sentiasa mengingati kebesaran dan mengucapkan Alhamdulillah di atas pemberian rezeki kepada umat manusia. Dan kita disuruh untuk menjaga kebersihan pakaian. Dan akhir sekali diingatkan kita supaya menjauhi segala kejahatan di atas muka bumi. Ini adalah tajuk yang berkaitan dengan berdakwah secara sulit. Okay, kita tengok lagi muka surat 28. Sambungan daripada ayat tersebut. Dengan penurunan wahyu ini, maka bermulalah tugas dan tanggungjawab Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Baginda diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Dengan turunnya surah ni tadi, maka bermulalah tanggungjawab yang besar diturunkan kepada Nabi Muhammad kita lah, ataupun kita panggil sebagai Rasulullah, sebagai pesuruh Allah. Baginda diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Bukannya seluruh orang yang beragama Islam, tetapi seluruh umat manusia. Tak kira lah dia agama apa pun.
Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya sampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Kemudian, penduduk Arab Makkah mengamalkan agama menyembah berhala. Zaman dulu mereka ni mengamalkan agama sembah berhala. Sembah berhala ni macam mana? Contohnya dia menyembah patung. Patung yang manusia buat tu dia sembah. Ada juga yang menyembah roh orang mati. Macam mana menyembah roh orang mati? Dekat kubur, dia sembah kubur tu. Dia kata roh orang tu membawa kebaikan. Tu contoh menyembah roh orang yang mati. Ada juga pada zaman dahulu menyembah matahari. Ada juga menyembah bulan dan sebagainya. Mereka telah mengamalkan agama ini sejak turun-temurun lagi. Daripada zaman dulu lagi, sebelum Rasulullah dilahirkan, mereka dah melakukan amalan-amalan menyembah benda-benda ni. Okey, jadi awak gariskan kat sini. Gariskan menyembah roh orang mati, menyembah matahari, menyembah bulan dan sebagainya. Mereka telah mengamalkan agama ini sejak turun-temurun lagi. Nabi Muhammad pula membawa ajaran yang mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Kedua ajaran ini sangat bertentangan antara satu dengan yang lain. Antara ajaran Islam dengan ajaran menyembah berhala ni sangatlah tak sama. Sangatlah tak sama. Sangat jauh beza kebaikan dan keburukannya. Pada penduduk Arab Makkah ni banyak keburukan apabila menyembah berhala. Apabila zaman Rasulullah, Allah mengarahkan baginda menyampaikan ajaran Islam. Ajaran Islam itu banyak mengandungi kebaikan-kebaikan dan pengajaran-pengajaran. Tiada dalam agama Islam, tiada yang mengajarkan perkara keburukan. Oleh itu, Nabi Muhammad perlu memilih satu langkah yang bijak dan terbaik untuk menyampaikan ajaran Islam. Langkah itu ialah menyampaikan ajaran Islam secara sulit. Maksud sulit kat sini apa dia? Maksud sulit ni maksudnya tersembunyi, senyap-senyap, diam-diam, orang tak banyak tahu, rahsia-rahsia. Tu langkah yang Rasulullah rancangkan untuk menyampaikan ajaran Islam secara senyap-senyap, sulit-sulit, sembunyi-sembunyi. Tu Okey, baik. Cukup sekadar itu sahaja. Kita pergi kepada soalan. Soalan yang pertama, apakah ajaran yang dianuti penduduk Arab Makkah sebelum kedatangan agama Islam? Ulang semula, apakah ajaran yang dianuti oleh penduduk Arab Mekah sebelum kedatangan Islam? Yang kedua, apakah perasaan baginda setelah Jibril sudah tidak lama datang kepadanya? Apakah perasaan Nabi Muhammad apabila Jibril sudah lama tidak datang kepadanya? Okey, cukup 2 soalan untuk hari ini. Jadi, saya minta awak untuk selesaikan dan kemudian berikan tugas tersebut kepada guru kelas masing-masing.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pada pelajaran yang lain. Jumpa lagi murid-murid. Bye-bye.